Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya tak buat Google Meet ya. Hari ini saya hanya akan bagi video ini untuk kamu lihat, kamu tonton, dan kalau tak faham boleh ulang-ulang tengok. Okey, kalau kita Google Meet ni susahlah. Saya tak dapat, semua orang pun takkan susah nak join kan. Okey, tak apa. So, minggu lepas kita dah tengok serba sedikit maksud mekatronik, aplikasi teknologi, tajuk mekatronik. So, hari ini kita nak sambung berkaitan dengan menghasilkan gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok dalam soalan PT3 biasanya bahagian C akan tanya tajuk-tajuk kaitan dengan gambar rajah blok. Okey. So, apa dia gambar rajah blok? Gambar rajah blok ialah satu lukisan, okey, suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Ini bentuk blok. Okey. Macam kenapa bentuk blok? Sebab dia ada line-line ini yang memecahkan atau memisahkan antara blok input, blok proses dan blok output. Okey, input ni yang memberi first kita cakap apa input ni idea first lah, maksudnya pemula. Lepas tu dia proses, dia punya arahan itu input memberi satu arahan, proses memproses arahan dan bertindak memberi arahan kepada output. Senang kita cakap output lah. Okay, alright. So, tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok. Ni anak panah ni urutan blok. Sini pergi sini. Dia tak ada pergi sini, patah balik, tak ada. One way. Macam tu. Okey, daripada input pergi ke proses pergi ke output macam ni. So, anak panah ini apa dia? Anak panah ini digunakan untuk menunjukkan urutan blok. Okey, dan dilabelkan mengikut fungsi. Label ni mengikut fungsi. Okey. Nama elemen atau litar yang terlibat. Okey, ini kita tengok dia dulu. Okey, input tu apa? Peranti masukkan. Okey, proses, pengaturcaraan dengan pengawal. Okey, dan output peranti keluaran. Okey, ini basic. Okey, ini dia basic. Okey, so gambar rajah blok kita akan lukis ikut produk mekatronik tu. Okey, produk mekatronik contoh tengok ya. Okey, kita tengok dulu apa input. Apa dia input? Ini, apa dia input? Input ialah bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat. Okey, menerima dan menghantar isyarat. Dia menghantar isyarat daripada satu peranti ke bahagian proses ini, kita panggil bahagian pengawal. Ni bahagian pengawal untuk diproses. Okey, bila dah diproses, okey, dia akan seterusnya bahagian output akan menjalankan. Okey, dia proses, dia pergi ke output ni. Output ni akan menjalankan tindakan selanjutnya. Okey. Contoh Abu, okey, pesan pada Ali. Ali fikir dulu macam mana nak buat dan Ali bagi kepada Aming dan Aming akan buat. Macam itulah lebih kurang. Okey. So, kereta kawalan jauh. Kita tengok kereta kawalan jauh. Nak buat gambar rajah blok di bawah ini, kita kena tengok dia punya fungsi dia. Macam mana dia berfungsi dulu. Okey, dah tahu apa dia punya berfungsi dia, lepas tu baru kita boleh buat ini. Ataupun kita nak buat ini dan kita boleh buat ini. Okey. Alright. So, kita tengok nak buat gambar rajah blok ni based on berpandukan kepada kereta kawalan jauh. Okey. Panel kawalan pada telefon pintar bertindak sebagai pemancar isyarat, menghantar isyarat input kepada mikro pengawal. Ini ayat cuba fahamkan dulu ayat dia. Pada kereta kawalan jauh melalui sambungan Bluetooth. Okey, pemacu motor dan motor AT. Ada dua ni, pemacu motor dan motor AT akan menggerakkan roda seperti yang diarahkan oleh mikro pengawal. So, bila kita nak buat gambar rajah blok, kita dah baca benda ini. Okey, kita dah nampak dah dekat sini. Terang-terang dah kita nampak output dia apa. Okey, output dia yang last sekali lah, yang paling bawah sekali ni, pemacu motor. Output tidak semestinya satu. Dia boleh jadi dua.
Ni 2. Okey, output boleh jadi 2. Pemacu motor dan motor AT. Pemacu motor dan motor AT. So, dua-dua ini menjadi bahagian output. Okey. So, pemacu motor kita tulis dari sini, pemacu motor, motor AT. Itu di bahagian output. Okey. So, baca sini, diarahkan oleh mikro pengawal. Maksudnya output ini diarahkan oleh proses. So proses ini apa? Mikro pengawal. Dekat sini dah tulis dah, mikro pengawal. Diarahkan oleh mikro pengawal. Yang ini diarahkan oleh ini. So pemacu motor dan motor AT diarahkan oleh mikro pengawal. Okey, so sekarang input ni kita nak tentukan. Okey, so baca balik daripada ayat yang pertama. Panel kawalan pada telefon pintar bertindak sebagai pemancar isyarat. Maksudnya, panel kawalan yang ada pada handphone ni, panel kawalan, bukan handphone tau. Panel kawalan. Tu, panel kawalan. Hadapan, kiri, kanan, belakang. Ini, kita cakap dia punya joystick lah. Macam joystick kan, kita ada joystick kan. Okey, so, joystick tu, joystick lah. Ini kita pakai handphone dah tak ada joystick dah, pakai handphone. So, panel kawalan ada di dalam handphone ini. Joystick tu panel kawalan lah. Okey. So, panel kawalan yang ada pada telefon pintar ini, okey. So, panel kawalan ini sebagai pemancar, dia yang memberi isyarat, dia yang tentukan nak pergi mana. Contoh, kalau kita tekan ke depan, mikro pengawal terima arahan daripada input, pergi depan. Dia proses arahan itu, dia pergi pula kepada output untuk gerakkan motor untuk pergi ke depan, berjalan ke depan. Okey. Senang macam ni lah saya cakap tadi. Saya lukis sikit. So, contoh tadi kita cakap apa? Kita bagi tahu ke depan. Arahan dia apa dia? Arahan dia input. Input. Arahan dia apa? Arahan dia ialah ke depan. Kan? Ini bukan gambar rajah blok. Saya nak tunjukkan macam mana kamu boleh faham. Arahkan ke depan. Dia cakap ke depan, dia cakap. So, pergi ke sini. Ini input. Kalau proses, okey, arahan ke depan. Bila kita cakap ke depan, ini siapa yang buat ni? Siapa yang tentukan ni? Ini kita cakap panel kawalan. Panel kawalan kat sini. Dalam kereta ni lah. Cerita ni dalam kereta ni. So, pergi ke depan. Mikro pengawal kat sini. Mikro pengawal ni terima arahan. Dia proses arahan daripada input. Dia terus hantar arahan itu pergi ke output. So output ini apa yang bertindak? Siapa yang bertindak dekat output ni? Kalau kata motor AT lah. Kalau ada siren lah. Okey, yang last sekali. Okey, kalau macam kita cakap nak nyalakan lampu. Yang lampu tu adalah output. Lampu tu yang last sekali. Kalau sensor bukan dekat sini. Kalau sensor tu yang menerima arahan first. So sensor dekat input. Okey, so kita tengok kereta one by one. Kita tengok contoh-contoh. Kamu boleh tengok dalam contoh-contoh dalam buku teks ni dan cuba fahamkan. Okey, mikro kawalan pada telefon pintar. Mikro kawalan pada telefon pintar ini, okey, kita letak sebagai input dalam kotak input ni. Kena buat kotak Lepas tu buat putus-putus, garisan putus-putus. Proses dia apa? Proses dia mikro pengawal. Sebab diarahkan, tengok ayat yang ini, diarahkan oleh mikro pengawal. So mikro pengawal biasanya duduk di tengah. Dalam mekatronik biasanya proses yang tengah-tengah ni ialah dia punya, kita cakap AC lah ataupun mikro pengawal ni. Dialah yang akan tentukan nak proses macam mana. Dia terima arahan, dia macam otak lah, otak. Okey, alright. So yang ini macam tangan, otak sakit. Contoh tangan kena duri. Otak fikir sakit. Otak hantar kepada kita punya perasaan, kita rasa sakit. Macam itulah. Okey. So, panel kawalan pada telefon pintar, tulislah panel kawalan. Tulislah panel kawalan ke panel kawalan tanpa wayar ke? Yalah tak ada wayar kan. So, panel kawalan tanpa wayar. Boleh tak tulis panel kawalan pada telefon pintar bertindak? Tak payah tulis semua. Okey. Untuk bahagian input ni semua pendek-pendek je. Tak payah tulis ayat yang panjang-panjang sebab fungsi gambar rajah blok ini untuk kita buat peta minda lah. Okey, peta minda. Senang kita cakap peta minda untuk kita senang nak faham macam mana dia berlaku, macam mana proses itu berlaku.
Okey, so ini macam peta minda. Macam mana nak kita mudahkan daripada ayat yang panjang-panjang ni, kita mudahkan dia dalam bentuk gambar rajah blok. Okey, itu kereta kawalan jauh. Kita tengok pula pintu gelangsa automatik. Ayat dia panjang, ada 4 poin kat sini. So 4 poin kat sini kita buat gambar rajah blok macam ni, buat kotak. Dalam dia tulis input, proses dan output. Tengok. Kadang-kadang kotak dia macam ni. Tapi output biasanya lebih besar lah space dia. Input, proses ni biasanya kecil dia punya proses. Ni. Ini dia bagi contoh saja. Nak bagi tahu ini blok 1, blok 2, blok 3. Dipisahkan oleh line putus-putus ni. So ini tengok ni. Bahagian output mesti besar. Okey, blok untuk input kecil je. Proses ini biasa, mikro pengawal juga. Sini pun nampak mikro pengawal juga. Senang kata proses ini biasanya diproses oleh mikro pengawal. Okey. Kita baca. Penderia gerakan pada pintu gelangsa automatik akan mengesan sebarang pergerakan di hadapannya. So input dia ialah apa dia? Penderia gerakan. Kita sensor. Ni sensor lah. Contoh bila kita lalu je pintu buka. So dekat pintu ni ada sensor. Sensor ni kita panggil penderia gerakan. So penderia gerakan ini automatik dia menjadi input. Okey. Tapi dia tak akan bergerak sekiranya tak ada ini. Nampak ni kotak ni. Pergerakan objek atau benda hidup. Ini yang menyebabkan penderia gerakan menerima arahan. Okey, kalau tak ada orang yang lalu, penderia ni boleh bergerak? Tak boleh bergerak. Okey, dia tak akan menghantar apa-apa isyarat. Dia tak menerima sebarang isyarat. So, bila kita ada pergerakan ini, okey, pergerakan objek ataupun apa-apalah kamu cakap pergerakan kucing ke apa ke, tapi pintu lah kan. Senang cakap pergerakan objek lah. Atau benda hidup yang bergerak kan. Kita kontrol boleh. Boleh kalau kita kontrol lalu dekat situ, dia dapat detect. Penderia gerakan dia boleh detect. So penderia gerakan ini adalah input. Okay. Yang menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal ni akan memberi isyarat kepada apa? Pada motor ke, pada lampu ke, kepada apa-apa saja. So kita tengok kat bawah ni. Baca balik. Baca poin nombor 3. Isyarat kawalan diterima daripada mikro pengawal. Akan menggerakkan. Nampak? Mikro pengawal akan menggerakkan. Mikro pengawal akan menggerakkan. Output ni lah. Menggerakkan apa? Okay. Menggerakkan motor AT. Okay. Motor AT saja. Motor AT dia berpusing sendiri. Motor pusing je. Tak. Motor AT dan macam mana kita nak tahu dan apa? Baca ayat dia. Motor AT yang digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat. Untuk apa? Menggerakkan pintu. Pintu ini dia tak akan bergerak kalau hanya guna motor sahaja. Motor AT saja. Bila ada sensor tu terima sensor dapat kesan sesuatu gerakan. Sensor beri arahan kepada mikro pengawal. Kemudian mikro pengawal ini menggerakkan motor AT saja. Motor AT dia pusing sajalah. So pintu ini dia bukan dikontrol oleh motor sahaja. Dia tak digerakkan oleh motor saja. Macam pintu pagar automatik dekat rumah kamu kan. Contoh pintu pagar rumah. Pagar rumah kita tekan je dia pusing. Motor tu pusing. Motor tu pusing dia ada gear. Gear itu akan tarik gigi batang besi yang ada gigi-gigi itu menggerakkan pintu untuk masuk ni. Tapi untuk pintu gelangsa automatik dia bukan simple macam tu. Dia punya mekanisme dia bukan simple macam itu. Mekanisme dia ada takal dan tali sawat. Kenapa guna tali sawat? Yalah kalau guna motor AT dia tak menggunakan gear. Okey. Kalau motor yang ada guna gear, yalah tak payahlah tali sawat ni tak payahlah. Sebab dia dah ada pakai gear. Tapi motor AT ni dia tak cakap guna gear. So motor AT ni digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat. Kamu dah belajar kan takal tingkatan 2? Apa fungsi takal? Supaya beban tu tak banyak sangat, tak berat. Tali sawat, kenapa tak pakai rantai? Kenapa pakai tali sawat? Biasanya tali sawat ni dia punya pergerakan tu lebih lembut. Tidak berbunyi kuat sangat macam rantai. Okey. Jadi dia sangat lembut, dia pergi smooth sebab dia tali sawat, dia getah. Lembutlah kan untuk menggerakkan pintu. So mikro pengawal memberi arahan kepada motor AT. Motor AT ini
dan tali sawat dan pemacu motor. Pemacu motor ada tak di sini, pemacu motor? Okey, kat sini tak ada pemacu motor. Okey, takkan tahu untuk menggerakkan pintu. Okey, so boleh kamu tulis pemacu motor. Mana yang ada lah, kalau kamu tahu ada pemacu motor, kamu faham motor AT ni mestilah ada pemacu motor. Motor AT kan. So tulislah dekat ujung ni apa yang ada di bahagian output. Takal dan tali sawat. Kalau motor AT, takal, tali sawat. Boleh juga terima. Okey, tak lengkap lah sebab tak ada pemacu motor. Okey, so bila dah selesai tu, pergi ke akhirnya tiga-tiga benda ni, tiga-tiga mekanisme ni akan membuat apa? Membuat gerakan kepada pintu. Pergerakan membuka dan menutup pintu. Okey, tengok pula mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik dia macam mana pula dia berfungsi? Kalau tadi dia ada penderia, sini dia ada penderia. Okey, sini pun ada penderia. Okey, mesin basuh automatik dia mesti ada penderia. Bila nak masuk air, contoh kita boleh, masa dia tengah pusing, kita buka penutup washing machine, apa akan jadi? Motor akan automatik tutup, dia akan berhenti terus automatik, dan dia akan bunyi siren. Tak kisahlah apa benda. Itu fungsi penderia lah ni, untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Kalaulah mesin basuh automatik tidak ada penderia, bila dia tengah berpusing dengan laju, kita terus buka pintu dia untuk masukkan barang lagi, dia masih lagi berpusing. Boleh mendatangkan kecederaan. Okey, so contohnya tengah basuh mesin basuh tengah basuh ni, tengah berjalan, tiba-tiba anak kecil datang, mak tengah basuh pinggan ke semua apa ke, anak kecil datang main dekat mesin basuh ni, dia pergi buka pula mesin basuh tengah running, tengah berjalan dengan laju tu. Jadi kalau tak ada penderia, sebahagian daripada keselamatan, ciri-ciri keselamatan, mesin tu masih lagi berpusing walaupun kena buka pintu, budak tu masuk, tiba-tiba budak tu, anak dia tu pun sama-sama cuci dengan kain sampai kering anak dia masuk dalam mesin basuh. Jadi itu tak ada keselamatan. Kerana apa? Tak ada penderia. So dalam input ni pun ada penderia dia. Okey, kita tengok isyarat input daripada mod pilihan. Mod pilihan tu apa yang dekat time machine tu lah? Start, contoh water level, spin, kan ada banyak kat atas atas mesin basuh tu ada macam-macam button. Itu kita panggil mod pilihan. Okey, mod pilihan pada panel kawalan. Boleh tak tulis panel kawalan? Panel kawalan sahaja. Kalau ada mod pilihan, tulislah mod pilihan sebagai dia punya input, lagi baik. Kalau dia tak tulis mod pilihan ni, dia tulis panel kawalan saja, tulislah panel kawalan di sini input. Okey, kita tengok kepada apa yang ada di produk itu. Okey, tak ada, dia benda ni tak ada macam mesti kalau mesin basuh mesti kena macam ni tulis. Tak. Tengok kepada produk itu, dan kita boleh klasifikasikan permulaan dia berfungsi tu untuk bahagian input ni macam mana, apa benda dia. Okey, so mod pilihan, panel kawalan akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri daripada mikropengawal. Mikropengawal disebut mikropengawal. Mikropengawal itu duduk di bahagian blok proses. Okey, so input tu datang daripada mana? Input tu daripada mod pilihan. Okey, ada penderia tak? Ada juga penderia. Ingat saya cakap, kalau barang tu ada ciri-ciri keselamatan, sensor semua, tulis penderia. Penderia tak boleh duduk kat sini. Penderia biasanya mesti duduk di input lah. Dia memberi arahan pertama, dia mengesan sebarang arahan, baru dia boleh bagi idea tu dekat mikropengawal. Untuk mikropengawal hantar arahan itu kepada output. Orang ni akan, ataupun output, item-item dalam output akan bertindak mengikut arahan mikropengawal. Mikropengawal ni mengikut arahan kepada input ataupun penderia ini tadi. Okey, so mod pilihan dah ada, penderia dah ada. Tak semestinya satu. Okey, tak semestinya satu. Contoh yang ini, tak semestinya satu. Okey, ini ada satu je. Contoh yang dia tak ada penderia. So dekat sini nanti kamu nak bubuh tak penderia? Boleh. Andai kata kamu nak tukar, nanti kita ada belajar lagi penambahbaikan. Okey, nanti kita ada buat penambahbaikan. So tulis kat sini macam ni, kita pendek-pendekkan dia. Jangan tulis panjang-panjang. Kamu kena kenal pasti daripada ayat ni.
Kalau tak ada ayat, kamu kena fikir sendirilah. Kalau ada ayat, senanglah, kamu kenal pasti saja mana satu input, mana satu yang bahagian proses, mana bahagian output. Kalau output ni tulis apa? Motor AU. Okey, motor AU ni tulis digabungkan juga, nampak? Digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat, takal dan tali sawat. Pemacu motor ada sebab ada motor. Walaupun pemacu motor tidak ditulis di bahagian sini. Okey, sebab ada motor, adalah pemacu motor. Okey, motor, pemacu motor. Alright. So, biasanya dua-dua ni tak berpisah lah. Takal dan tali sawat boleh duduk dalam satu kotak. Takal dan tali sawat ni satu mekanisme. Kita panggil apa? Mechanical. Okey. Selepas itu, bila output ni dah berfungsi, benda-benda ini semua dah bertindak, apa akan jadi? Drum berpusing. Drum apa? Ni drum dalam mesin basuh ni. Bekas tu berpusing. Okey. So, kalau tiba-tiba semua ni ada, drum tak berpusing. Maksudnya apa? Maksudnya blok-blok ini mungkin ada masalah. Sama ada mod pilihan dah okey, dah sampai mikropengawal dah bagi arahan, tiba-tiba motor AU mungkin rosak. Okey, ataupun motor AU jalan, tali sawat mungkin putus sebab drum tidak berpusing. Kalau drum berpusing, maksudnya okeylah, semua jalan lah. Kan? Ini sebab kita kena buat gambar rajah blok ni, supaya kita boleh, daripada ayat yang panjang ni, kita boleh nampak apa dia input, proses dia siapa yang buat proses, dan output dia apa barang yang ada. Baru kita boleh kenal pasti. Senang nak repair. Kalau kata nak repair kan, senang nak repair. Kalau kita nak buat menambah baikkan, so kita boleh nampak lah penambah baikkan tu kita nak letak kat mana, kat sini ke, kat sini ke. Okay, alright. So, itu dia gambar rajah blok. Baik. So, tugasan hari ini macam biasalah, saya nak kamu cuba salin. Okay, salin gambar rajah blok ini untuk kereta kawalan jauh. Salin gambar rajah blok ini untuk pintu gelansa automatik. Dan salin mesin basuh automatik ini punya gambar rajah blok. Okey, kamu dah cuba fahamkan ini, nanti barulah kita boleh buat gambar rajah blok produk kamu sendiri ataupun produk mekatronik yang lain. Okey, sebelum saya buat tugasan yang berat macam itu, saya nak kamu salin dulu ini. Bila salin baru lebih faham kan. So, salin dan cuba tengok apa benda yang kamu salin ni. Okay, dan cuba fahamkan macam mana dia bertindak, blok-blok ni. Mesti ikut. Okay, baik. So, itu saja tugasan kamu hari ni. Salin dulu nota ini. Exercise nanti saya akan bagi untuk kamu buat. Semua pun exercise nanti pun, latihan nanti pun berkaitan dengan gambar rajah blok. Baik, itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.